Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Mengikut aturan peraturan, bajet kita perlu dikemukakan kepada Dewan ini supaya dapat dibahas dan ditentukan sama ada dilulus ataupun tidak. Sepatutnya Menteri Keuangan menjelaskan semua item-item dalam bajet. Tetapi sekarang ini saya dapati bahawa ada satu item yang tak disebut dalam bajet, tetapi sekarang ini sudah timbul di khalayak ramai. Bajet ini berkenaan dengan hadiah kepada Yang Berhormat bekas Perdana Menteri Tun Datuk Seri Najib Tun Razak. Dianya akan dihadiah dengan harta dan rumah bernilai 100 juta ringgit kerana kononnya jasanya kepada negara. Ini tak disebut kerana kita nak tahulah apa dia jasa dia. Setakat yang kita tahu dia adalah satu banduan. He's a convict yang didapati bersalah, dihukum 12 tahun penjara dan denda lebih daripada 200 juta. Yang dia tak masuk penjara dan dia tak bayar denda. Terima kasih denda betul bayar tapi tak bayar. Inikah jasa yang kerajaan yang ada ini nak balas budi, nak bagi. Jadi Perdana Menteri yang akan datang semua akan curi duit. Kerana kalau curi duit dapat tambah duit lagi. Dan duit yang dicuri pun dibagi balik. Ini kerajaan baru dan dasar baru. Sepatutnya dijelas dalam bajet tentang hadiah ini. Saya sendiri jadi Perdana Menteri 22 tahun. Saya tak ambil satu keping tanah pun. Tak ada ambil, cuma pension saya sudah. Itu saja. Baik, terima kasih Tapi ini buat kerja sekian lama, curi duit, seleweng duit, salah guna duit, salah guna kuasa, dihadiah dengan 100 juta ringgit. Baik. Terima kasih Langkawi. Kita minta Menteri untuk menjawab. Untuk satu item disebut 10 juta. Baik. Tetapi nak hadiah ini 100 juta. 60 juta untuk beli tanah dan 40 juta untuk bangun satu bangunan untuk banduan ini. Baik. Terima kasih Langkawi. Saya minta mungkin Menteri mengulas. Baik. Mungkin dia bercorak sebagai jail. Saya tak tahulah. Tapi nampak 40 juta tu banyak sangat. Pasal kita buat rumah untuk Perdana Menteri pun 26 juta aja. Baik. Yang besar tu. Baik. Yang saya duduk situ dulu. Tapi ini untuk buat salah dapat 100 juta. Baik, terima kasih Langkawi. Terima kasih. Saya minta supaya floor Menteri Kewangan jawab. Sepatutnya Menteri Kewangan jelas apa dianya guna duit kerajaan untuk bagi hadiah kepada penyangak, kepada pencuri. Ini orang sepatutnya ada dalam jail. Tetapi bebas. Boleh pergi Singapura, boleh makan angin. Baik, terima kasih Langkawi. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Kita minta floor Menteri Kewangan. Saya harap Menteri akan jawab. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Langkawi. Tadi saya nak minta maaf, tak nampak tadi Yang Berhormat Langkawi dah berdiri untuk menanya soalan itu. So mengenai soalan yang berhubung permohonan sebidang tanah kerajaan dan seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Langkawi juga mengenai sebuah rumah yang akan dibangunkan di atas tanah tersebut oleh mantan Perdana Menteri yang ke-6. Saya sebenarnya nak cadangkan kerana sebarang soalan berhubung ini patutlah dikemukakan kepada Jabatan Perdana Menteri memandangkan urusan berhubung Akta Ahli Parlimen Saraan Akta 237 Akta Ahli Parlimen Saraan 1980, allowance dan juga keistimewaan bagi bekas Perdana Menteri terletak di bawah bidang kuasa Jabatan Perdana Menteri. Teruskan. Datuk Speaker. Ini isu perbelanjaan keuangan Yang Berhormat Menteri Keuangan. Yang Berhormat Menteri Keuangan tadi, Datuk Speaker. Ini betul. Saya faham
bahawa perkara ini telah diluluskan oleh Kabinet, dan saya fikir Yang Berhormat Menteri pun ahli Kabinet. Takkan dia tak tahu? Takkan dia tak bantah? Dia bantah atau tidak? Itu zaman Paguh ni. Your floor. Tidak. Terima kasih. Tuan. Silakan Yang Berhormat Sempurna. Datuk Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Menteri tadi menyatakan tentang bagaimana persoalan yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli parlimen sepanjang perbahasan belanjawan ini, dan di antaranya ialah berhubung kait dengan audit negara. Dan tadi untuk mempermudahkan, bukan persoalan dia sebenarnya nak tambah duit untuk audit negara. Apakah tindakan yang diambil oleh pihak pemerintah pada hari ini? Ketirisan yang berlaku, kapal TUDM berapa bilion, ada 6 bilion lebih lagi peruntukan yang lain yang telah ketirisan. It is action what is required dengan izin. It is not about additional funding. Negara kita dalam keadaan yang berhutang, dan hutang banyak, belanja banyak lagi, but no action taken. Patut apakah yang perlu dijelaskan, apakah tindakan yang akan diambil kepada mana-mana kementerian ataupun pihak-pihak tertentu yang terbabit dengan ketirisan ini, agar perbincangan itu dapat kita kurangkan dan tindakan boleh diambil. Terima kasih. Terima kasih. Sempurna. Yang Berhormat Menteri, ringkas saja, tadi kita baru dapat pengesahan di dalam Dewan ini bahawa memang ada permohonan, ada kertas yang dibawa ke dalam Kabinet yang mungkin diluluskan untuk bekas Perdana Menteri diberikan kemewahan 100 juta ringgit Malaysia. Persoalan saya di sini, apabila di dalam Dewan kita minta jawatan tetap untuk doktor kontrak, tak ada duit. Nak beri bantuan-bantuan tambahan, tak ada duit. Tetapi bagi satu orang, satu individu, Dewan ini nak luluskan 100 juta ringgit. Kalau kita luluskan perkara ini, our name, dignity and conscience will be on the line. Saya berharap ahli parlimen yang berada dalam Dewan ini pertimbangkan betul-betul. Jangan jual maruah diri. Terima kasih. Saya mau. Menteri Kewangan. Teruskan. Ya. Mungkin saya nak sambung apa yang dicakap oleh jawab Yang Berhormat Sempurna tadi. Apa yang saya sebut tadi adalah betul, hanya untuk memperkukuhkan keupayaan dan juga mengoptimumkan proses pengauditan ni. Yang disebut tadi contohnya isu LCS lah, yang satu-satu contoh yang disebut tadi. Kita sekarang sedang dalam berbincang dengan Kementerian Pertahanan mengenai apakah action dengan izin yang akan kita buatlah. Masih lagi dalam perbincangan, dan kita akan buat laporan lah selepas akhir perbincangan tersebut. Yang kedua, saya nak yang YB Muar, saya dah jawab tadi. Memanglah saya adalah salah satu ahli Jemaah Menteri. Kita telah menerima permohonan tersebut dan kita telah berbincang di Kabinet, dan untuk pengetahuan Yang Berhormat Langkawi dan juga Yang Berhormat Muar, tidak ada peruntukan di dalam bajet untuk rumah ataupun tanah tersebut. Kedua, peruntukan tambahan Tak ada dalam bajet. Semua keuangan negara apabila nak dibelanjakan perlu dibawa kepada Dewan ini. Bila nak bawa? bila diluluskan lah. Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Menteri, ni sepanggar. Kita cuma ingin nak tahu sama ada permohonan ini diluluskan ataupun tidak oleh Kabinet. So, perlu jelas di sini supaya kita tahu. Because kalau Yang Berhormat Menteri sebutkan bahawa tidak termasuk di dalam bajet yang ada, jadi bajet ini, yang 100 juta ini, untuk bekas Perdana Menteri ini, diambil daripada mana? So, kita minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Semangat. Okey, terima kasih. Seperti yang saya sebut tadi, permohonan telah dibuat, perbincangan pun telah diadakan di mesyuarat Jemaah Menteri. Sekarang kita menunggu keputusan Jemaah Menteri dimuktamadkan. Baik. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, kenapa tidak perkara ini dimaklumkan? Baru hanya dimaklumkan. Kalau Jemaah Menteri tahu tentang permohonan ini untuk memberikan rumah kepada Yang Berhormat Pekan, kenapa tidak perkara ini dimaklumkan? Kenapa semua senyap saja sehingga perkara ini dibongkar oleh Yang Berhormat Langkawi? Kenapa tidak maklumkan kepada kami? Kenapa bersenyap-senyap sehingga sekarang? Semua bersekongkol di sana. Okey, saya teruskan. Datuk. Ya Muhammad, saya minta kelekan. Jemaah Menteri sudah bincang, termasuk Jemaah Menteri daripada BN, daripada PN, daripada PN termasuk daripada PAS. Maknanya sudah bincang dan sudah buat keputusan. Itu saya tak tahu. Keputusan dah buat.
Sedang tunggu dimuktamadkan seperti saya sebut tadi. Belum dimuktamadkan. Belum dimuktamadkan. Tapi sudah ada persetujuan awalnya. Saya minta Yang Berhormat Menteri Keuangan tidak jelas. Boleh saya jawab mengenai timeline yang Bila Yang Berhormat senyum bila saya tanya sudah ada persetujuan awal, jadi Yang Berhormat dua kali begitu, maknanya ini perkara sudah ada persetujuan awal seperti mana yang saya dakwa, termasuk daripada PAS, daripada PN sokong untuk beri kepada bekas Perdana Menteri yang telah menghancurkan negara kita. Okey, biar saya jawab Yang Berhormat Langkawi dulu mengenai timeline tadi. Permohonan ini selepas bajet dibentangkan, ya, dan dengan itu tidak terdapat sebahagian daripada anggaran perbelanjaan 2020. Saya bersetuju kalau selepas. Jadi maknanya sudah diluluskan. Untuk saya kata dengar betul-betul. Dengar, Permohonan ini yang disebut tadi, ya, kenapa tak dalam bajet? Yang Berhormat Langkawi, kerana ia tidak dalam bajet kerana itu dibentangkan sebelum permohonan tersebut. Untuk dilaksanakan perkara ini bakal dibawa sebagai rang undang-undang bekalan tambahan ke Parlimen. Maknanya betul, telah diluluskan. Akan dibawa dalam bajet tambahan. Why bekalan tambahan? Ini saya nak sebut bahawa orang Melaka kena tahu bahawa kerajaan, Barisan Nasional, Perikatan Nasional yang ada dalam dia Parti Islam Malaysia lulus satu permohonan tanah yang bernilai beratus juta ringgit untuk seorang Yang bekas Berhormat Perdana Pekan Menteri. telah rompak wang. Kenapa beri dia rumah? Okey, terima kasih. Saya teruskan, ya. Teruskan. Kedua, pertumbuhan Tuan Yang Dipertua. tambahan. Ini mana boleh lepas, Tuan mesti Yang bancang sini tu. Apa ingat ini mudah-mudah akan lepas? Tak nak lepas tau ni. Tuan Yang Dipertua. Ini duit rakyat lah. Hei, bekas serang kita semua tau. You jangan nak bela bekas Tuan Yang Dipertua. Minta maaf. We do Ahli- respect. Ahli Yang Berhormat Menteri Keuangan telah angkat sumpah dalam Dewan ini. Bolehkah dia kata ini belum dilulus ataupun permohonan ini lepas bajet dibaca dalam Dewan ini? Kalau dia boleh, dia angkat sumpah. Dia boleh kerana Yang Berhormat Langkawi. Tapi Seperti saya tahu sebut tadi, bahawa permohonan ini selepas bajet dibentangkan. Sebelum bajet dikemukakan dan diluluskan lepas bajet Belum. dikemukakan. Permohonan ini masih belum Jadi diluluskan ini semasa sebenar. Yang Berhormat Menteri angkat Yang Berhormat sumpah. Langkawi, permohonan ini Perlu ingat. saya sebut tadi selepas bajet dibentangkan, dan dengan itu tidak terdapat sebahagian daripada anggaran perbelanjaan 2022. Ya, itulah prosesnya. Dan as you know, Yang Berhormat, kalau ada expenditure selepas itu, kita akan buatlah di bawah rang undang-undang perbekalan tambahan ke Parlimen.